Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin bin Muhammad Rasdi. Dan pada YouTube video kali ini saya ingin bercakap tentang rukun Islam dan pembentukan Malaysia. Jadi isu yang ingin saya bangkitkan adalah terdapatnya satu cerita orang-orang politik yang mana satu, kononnya haram kita mengundi satu parti politik yang kononnya terlalu bekerjasama secara erat dengan orang-orang bukan Islam. Ada juga parti politik demikian membuat kata-kata yang kalau nak pergi ke syurga, jalan atau kenderaannya seperti kapal terbang nak pergi Mekah adalah melalui parti Islamnya. Kononnya ialah yang membawa Islam yang sebenar. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan harus membuat pertimbangan. Kalau ada orang yang menabik dada, kata diri dia lah yang paling hebat, diri dia lah kalau mati itu mati syahid, kalau join dengan dia ataupun masuk kumpulan dia maka terus masuk syurga. Tuan-tuan kena hati-hati dengan orang-orang macam ni. Sebab iblis dan syaitan pun boleh cakap benda yang sama. Kita kenal ke iblis dan syaitan? Jadi kalau kita tak kenal, kita main ikut cakap orang tanpa kita membuat kajian kita sendiri tentang Islam tu bagaimana, Rasulullah tu bagaimana, maka kita akan bersalah di dalam dunia dan juga di akhirat. Di akhirat kita akan dipertanggungjawab. Kenapa kamu percaya orang ni? Oh, dia tu tok guru, ustaz, takkanlah dia bohong. Itu kita nak kena faham betul-betul bahawa kita tak boleh guna excuse atau alasan sedemikian. Jadi pada hari ini saya nak cuba ulaskan bagaimana rukun Islam itu sendiri mengakui bahawa kita orang Islam perlu bertanggungjawab dan juga hidup bersama-sama dengan cara adil, dengan cara harmoni dengan orang-orang lain. Jadi di sini sebelum saya masuk kepada ulasan terhadap rukun Islam yang 5 yang kita belajar semua, saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dulu apakah dia Malaysia dan siapakah yang bertanggungjawab membentuk Malaysia. Sebab ada seorang Perdana Menteri yang mungkin nyanyuk ke apa ke, dia duk kata Malaysia ni negara Melayu. Sebab dalam perlembagaan ada sebut banyak pasal Melayu. Jadi di sini saya nak tunjukkan satu dokumen yang dikeluarkan dalam pembentukan Malaysia, iaitu 9 hari bulan Julai 1963, di mana perjanjian untuk pembentukan Malaysia itu telah ditandatangani oleh siapa? Mari kita tengok sama-sama. Daripada United Kingdom dia kata Harold Macmillan, bukan Melayu lah tu, Duncan Sandys Lansdowne, bukan Melayu lah. Jadi untuk Federation of Malaya itu Melaya, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak, 2 orang Melayu tuan-tuan daripada Melaya. Lepas itu daripada Melaya juga Tan Siu Sin, bukan nama Melayu tu. DT Sambantan, bukan nama Melayu tu. Ong Yoh Lin pun bukan nama Melayu, saya nampak. S.A. Lin. Berapa banyak Cina tu? 1, 2, 3 dan seorang India berbanding dengan 2 orang saja Melayu. Daripada Melaya. Tetapi kita tahu tuan-tuan, Malaysia tu bukan Melaya saja. Malaysia tu adalah juga daripada Sabah dan Sarawak dan juga Singapura. Jadi daripada Sabah pula, Datuk Mustafa bin Datuk Harun, nama macam Melayu. D.A. Stephen dah bukan Melayu. W.K.H. John pun bukan Melayu. Hu Siak Chiu bukan Melayu. W.S. Holly bukan Melayu. G.S. Sundang, saya pun tak pasti Melayu ke tak Melayu. For Sarawak, P.E.H. Pike, T juga dua-dua bukan Melayu. Abang Haji Mustafa mungkin Melayu. Ling Beng Siu bukan Melayu. Abang Haji Openg saya pun tak kenal sangat sama ada Melayu atau tidak. Dan untuk Singapura, Lee Kuan Yew dan Goh Keng Swee. Berapa ramai orang yang kita sah orang Melayu dekat sini?
Dan berapa ramai orang yang bukan Melayu, bukan Cina, bukan India, tetapi pelbagai kaum lain. Sudah tentu kita nak tengok di sini nama-nama Cina yang kita kenal dia lebih ramai daripada ataupun hampir sama banyak atau sama ramai dengan orang Melayu, dan orang-orang yang daripada Sabah Sarawak pun ramai juga. Baik, itu adalah sejarah. Kita nak letak kat mana? Jadi pada parti ataupun individu yang mengatakan Malaysia ni hanya kepunyaan satu kaum saja, saya tak tahulah tuan-tuan, kalau kita kita masuk dalam satu company, kita baru saja bekerja, tak berapa orang pun dan sebagainya, maka kita kata ini Melayu punya. Siapa jugalah kalau kita tengok satu company yang besar, bapak kita dan datuk kita yang bertungkus lumus buat company itu, dan bila kita pula mewarisi, kita kata ini saya yang buat. Tak betul. Company itu hidup berdasarkan kepada penat, lelah orang-orang tua kita yang mendapat bantuan sudah tentu daripada pelbagai orang dalam masyarakat. Adakah kita nak lupakan warisan itu? Toh kita terus masuk kata, oh ini kita punya company yang kita seorang bertanggungjawab. Baik. Sekarang kita sampai kepada rukun Islam yang 5. Dan bagaimana rukun Islam itu sendiri kalau kita belajar bukan sebagai orang Islam dekat sekolah rendah atau sekolah menengah, tetapi sebagai orang Islam yang sudah matang. Belajar seperti budak-budak lain tuan-tuan. Belajar seperti orang tua lain sepatutnya. Kalau sama juga, susahlah. Jadi apabila kita belajar dulu, kita tahu rukun Islam tu melafazkan 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, dan juga memberi zakat serta pergi haji kalau kita boleh. Jadi ini adalah 5 rukun Islam yang mana kita belajar dulu sebagai orang Islam yang duduk di bawah tempurung masyarakat Islam. Bukan masyarakat Islam saja, masyarakat Melayu. Bukan masyarakat Melayu saja, masyarakat yang bermazhab Syafi'i Melayu. Jadi dia jadi kecil macam tu. Bukannya kata Sunni saja, tapi Syafi'i dan juga Melayu. Tetapi kalau kita dah tua, kita kena tengok dengan secara luas. Baiklah kita tengok contohnya. Apakah tujuan zakat? Apakah tujuan puasa? Jadi di sini kita tengok 2 tu saja dulu. Tujuan zakat tu adalah membantu orang-orang miskin, dan bukan setakat zakat sahaja, iaitu yang wajib, 2.5% daripada harta yang kita orang kata simpan dan sebagainya. Tetapi ada juga disebut dalam Quran tentang sedekah. Walaupun ada banyak ulama yang kata zakat tu hanya untuk orang Islam, tetapi saya baca ada juga kes yang mana kita boleh membantu orang bukan Islam kerana terdesak. Terdesak tu sebab antara hidup dengan mati. Kalau tak bagi zakat tu, mereka pun akan mati. Jadi di sini kita lihat bahawa Islam perlu membantu orang bukan Islam. Dari mana datangnya kita ni orang Islam dapat pahala lebih hanya tolong orang Islam? Saya pun tak tahu. Pahala yang nak diberi Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan saja. Kita niat kita nak membantu. Saya membantu tak kira siapa. Nampak saja orang tu nampak perlu dibantu, tak kira Islam, tak kira bukan Islam, saya bantu. Sudah tentu kita tak boleh bantu orang yang berperang dengan kita, itu lain. Tapi janganlah pula ikut ulama yang kata semua orang bukan Islam, semua kafir harbi, dia perang dengan kita. Susah. Sama juga apabila kita lihat apa tujuan berpuasa. Kita ada duit banyak, boleh makan macam-macam, tetapi kita dikata jangan makan. Sebab salah satunya adalah untuk kita merasai keperitan hidup orang yang tidak dapat makanan. Ada banyak lagi pengajaran lain dalam berpuasa, tetapi yang utamanya adalah untuk kita merasai orang miskin. Jadi orang miskin ni orang Islam saja ke? Sudah tentu bukan orang Islam sahaja, iaitu orang-orang lain. Nabi pun kata kalau kita pergi tidur dalam rumah sedap aja, perut kenyang, tapi jiran kita lapar, maka iman tu
Tak tahu ada ke tak ada. Jadi di sini kita lihat bahawa jiran yang disebut tu entah Islam, entah tak Islam, kita pun tak tahu. Jadi di sini kalau kita tengok di dalam surat khabar macam-macam, kalau Free Malaysia Today tu selalu memberi fokus kepada orang-orang miskin ataupun orang-orang yang jatuh miskin. Sebelum tu tak miskin tapi jatuh miskin sebab dia sakit dan sebagainya. Jadi kita tolong, kita tak tengok dia daripada agama apa. Kalau kita nak selak, ini agama apa ni? Oh, ini kaum apa ni? Cina ke? Jadi tuan-tuan terpulang lah. Nak tolong orang Islam, terpulang. Tetapi kalau di akhirat nanti disoal, kenapa kau punya jiran tu kau tak tolong? Oh, dia bukan orang Islam. Allah. Oh, macam tu. Cubalah bagi alasan tu ya. Jadi di sini kita lihat bahawa aspek daripada rukun Islam yang dua tu telah menunjukkan bahawa kita hidup dalam kepelbagaian masyarakat. Banyak agama, banyak kaum yang ada kesusahan, kita tolong. Mereka pun tolong juga orang Islam. Kita tengok masa banjir, masa pandemik, masa bendera putih dulu, semua orang tolong. Bukan kata orang Islam tolong orang Islam, saja orang bukan Islam tolong orang Islam, orang Islam tolong bukan Islam. Itulah dia hidup manusia. Kalau tak tahu juga, itu adalah aspek spirituality atau kerohanian yang tinggi, iaitu membantu orang. Tak tahulah agama apa yang kita anuti. Jadi kita tengok juga dari sudut haji. Haji itu bukan pasal orang berlapar ke dan sebagainya. Ia adalah satu tempat di mana seluruh orang Islam datang. Ada orang daripada fahaman Islam yang mazhab lain dan sebagainya. Maka kita pun perlu duduk di bawah satu payung di mana kita semua sujud dan rukuk kepada satu Kaabah, menunjukkan kepelbagaiannya mazhab. Sampai ada ulama kita kata, oh ini tak boleh, ini tak boleh, tapi bila pergi Mekah macam-macam boleh. Tersentuh orang lah, tak batal sembahyang dan sebagainya, sebab ramai sangat orang, kita boleh lompat mazhab, benda-benda macam tu. Ini menunjukkan kepelbagaian. Tetapi semua Islam. Yang tadi pasal puasa dan juga zakat tu bagi saya adalah termasuk juga orang bukan Islam. Menunjukkan bahawa rukun Islam mempunyai aspek kepelbagaian kaum, dan dalam kes haji adalah kepelbagaian budaya hidup. Sama juga dengan solat 5 waktu. Apa berlaku dalam solat 5 waktu? Yang sepatutnya kita berjemaah. Apa tujuan jemaah? Jemaah adalah untuk mengumpulkan komuniti. Tak kira daripada kau kerja mana. Macam orang haji tu mungkin dia ada duit, dia nak pergi haji, jadi dia kaya lah kita kata. Sebab Islam kata kalau kamu tak kaya, maknanya tak boleh pergi, janganlah pergi. Tak jadi dosa je. Tapi kalau solat tu, orang yang tak ada duit pun solat juga. Dan juga saya pernah solat sebelah orang yang pakai macam entah apa bendanya yang dia kena sujud, kena dahi je. Bila saya tanya, ini orang Syiah. Jadi saya sembahyang sebelah dengan orang Syiah. Dekat Malaysia tak pernah lah berlaku, tapi dekat luar negeri, dekat dekat Scotland, Edinburgh, dan juga dekat Amerika di Milwaukee, masjid, kesemua pelbagai mazhab sembahyang di dalam satu komuniti. Itu adalah ajaran multi understanding ataupun kefahaman yang pelbagai. Jadi solat itu mengajar kita untuk menerima toleransi kepada semua. Ini yang menunjukkan bahawa rukun Islam mempunyai elemen pembinaan negara, pembinaan bangsa. Baik, last kali yang saya simpan adalah 2 kalimah syahadah. Jadi banyak orang Islam bila dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia ingat Nabi Muhammad seorang je lah yang bawa Islam. Itu je. Jadi Nabi Muhammad bawa Islam, kita orang Islam. Dia duduk bawah tempurung Islam. Dia tak faham bahawa Nabi Muhammad tu adalah Rasul daripada banyak Rasul. Jadi kalau kita faham ayat Quran kata, dan kamu kalau nak beriman kena mengikut pengajaran yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kita kena faham bahawa Rasulullah itu bersaudara, bukannya orang lain, bersaudara dengan Nabi-Nabi lain yang dalam agama Kristian satu je lah Nabi Isa. Dalam agama Yahudi banyaklah Nabi.
Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, kebanyakannya semuanya datang daripada silsilah ataupun the progeny of Abraham, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia ada dua anak, satu nama dia Ishak, Isaiah dalam bahasa orang putih, dan satu lagi Ismail atau Ishmael. Jadi dua ni, yang Isaiah atau Ishak ni dilahirkan banyak rasul, termasuk Musa, Harun, Yusuf, semua daripada line tu. Tapi daripada line Ismail ni tak ada siapa. Tak ada siapa kecuali satu je, seorang aja, iaitu Nabi Muhammad. Yang tu pun kita tak faham juga. Kita ni bersaudara. Jadi kalau kita menghina orang Kristian, menghina orang Yahudi, ya betul lah, itu Palestin tu isu politik. Banyak buatkan benda tu isu agama. Jadi bila isu agama, macamlah perang salib ni isu agama, jadi kita kena benci orang Kristian. Kita kena kaji dulu sejarah geopolitik, sejarah orang-orang yang buat perang ni apa sebenarnya. Dan selalunya saya nampak ia adalah faktor-faktor peribadi, presiden ataupun tokoh, raja dan sebagainya. Maka di sini kita kena berhati-hati. Maka di sini menunjukkan bahawa elemen rukun Islam itu mempunyai elemen pembinaan negara dari sudut kepelbagaian masyarakat, bukan duduk bawah tempurung orang Islam dan orang Melayu semata-mata. Sama jugalah dengan pembentukan Malaysia, bahawa kepelbagaian kaum yang membuatkan Malaysia ni. Jadi macam mana yang nak kata haram pergi undi parti politik yang ada bekerjasama dengan orang bukan Islam? Kalau tak bekerjasama tak jadi Malaysia ni. Kalau nak jadi tanah Melayu pun, kita tengok tanah Melayu pun ada beberapa orang yang lebih daripada orang bukan Melayu yang sign pada tahun 1963. Mungkin sekarang orang Melayu lebih lah, tetapi yang pokok pangkalnya pada ketika itu orang bukan Melayu pun sama banyak dengan orang Melayu, mungkin lebih sikit pun. Jadi di sini saya nak akhiri dengan mengatakan bahawa janganlah terlibat dengan orang-orang yang nak buat fatwa kata haram mengundi Pakatan Harapan ke dan sebagainya, parti yang bekerjasama dengan DAP ini semua mengarut. Bila kita nak tengok kononnya diri kita ni boleh masuk syurga sebab kita nak jaga kita punya kesucian daripada nak mencemar bekerjasama dengan orang bukan Melayu, susah lah. Anak kita kerja dengan siapa? Kita ni pun kerja dengan siapa? Kita pun makan gaji, kalau kita pegawai kerajaan, daripada cukai daripada mana? Cuba tengok semua tu. Kalau tak tahu jugalah bahawa kita hidup dalam dunia ni saling bergantungan antara satu sama lain. Tidak maksud bahawa kita ni tak jadi orang Islam yang baik sebab kita bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada semua manusia ni adalah satu sifat manusia. Kalau kita tak bergantung, maknanya kita jadi Tuhan lah. Boleh ke orang Melayu duduk sorang-sorang je? Itu saya tak tahulah. Saya orang Melayu, tapi saya tak mahu duduk sorang-sorang macam tu. Maka itu kita lihat bahawa rukun Islam, kalau kita nak jadi orang Islam, harus dilihat dengan cara lebih matang, lebih besar, lebih bertamadun. Bukan saja tengok macam kita belajar masa sekolah rendah dulu. Jadi di sini saya akhiri bahawa Malaysia ni adalah milik semua. Mana yang susah, mana yang miskin, kita bantu. Ini adalah orang-orang yang khusus, bukan dari sudut kaum ke, bukan dari sudut agama saja ke. Kalau kita nak tolong, nak orang Islam baik, kita sendiri yang tolong. Sebab kita ni ada banyak duit, sampai berapa puluh kali pergi umrah. Siapa suruh pergi umrah banyak kali? Tolonglah orang miskin. Orang kita kalau nak tolong orang Melayu pun boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah Melayu saja. Kalau ada nak tolong orang sekali-sekala tu, orang bukan Melayu tu, bagus juga sebab kita cover semua. Kalau tidak nanti terlopong kita punya kebaikan tu. Mungkin di akhirat akan disoal. Jadi kita cover lah semua. Baik, di situ sajalah yang saya ingin memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.